Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan membincangkan pula mengenai application of differentiation, di mana secara umumnya kita akan membincangkan perkara-perkara berikut ya, iaitu mengenai cost function, revenue function, profit, lepas tu how to when the situation kita nak minimizing the cost dan maximizing the revenue dan juga maximizing the profit. Okay, so jadi untuk memulakan video ini kita start off dengan berikut ya, second and third degree differentiation. Jadi kita telah pun belajar sedikit mengenai differentiation dalam teaching video sebelum ini, dan berikut adalah lanjutan kepada teaching video tersebut. Baik, ini adalah first derivative yang kita nampak ni kan, iaitu dy over dx ataupun boleh ditulis sebagai y prime. Dan yang kedua ini adalah second derivative. Ini cara penulisan dia ya. So nama pun second derivative kan, so dia ada d kuasa 2y dx kuasa 2 ataupun ditandai dengan y double prime. So macam ni ya. Dan ini adalah third derivative y triple prime macam ni, dan diikuti dengan selanjutnya lah. Cuma di dalam subtopik ini yang lebih kita titik beratkan adalah yang dua ini, iaitu first derivative dan juga second derivative. Ini kalau ditanya dalam soalan lah. So maksud dia, from the first derivative, kalau nak dapatkan second derivative, kita buat sekali lagi pembezaan tersebut. Kalau dari second derivative kita nak third derivative, kita buat sekali lagi yang second derivative tersebut. So dia adalah berturutan ya. So ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi yang saya sebutkan tadi tu, yang second and the first and the second derivative ni gunanya apabila kita nak membincangkan mengenai minimizing dan juga maximizing. Nanti kita akan lihat ya. Okey, ini adalah satu contoh yang boleh kita lihat. So kita diberi satu persamaan, iaitu y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 tambah 6x tambah 2. Jadi kalau kita nak dapatkan first derivative, iaitu y prime, kita akan buat terbitan sekali lah. So harap ingat lagi ya, macam mana kita nak buat ini. Ini semua adalah operasi penambahan dan juga penolakan. Jadi it should be easy untuk kita dapatkan terbitan dia satu persatu ya. So this part kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 12x kuasa 2. So mohon ingat semula macam mana kita nak buat yang ni ya. Dan ini adalah yang kedua, dan 6x ini kita dapat 6. 2 ni ini adalah constant kan. So pemalah, jadi kita dapat kosong lah. Ini adalah first derivative. Jadi kalau nak dapatkan second derivative, kita buat sekali lagi yang ini. Yang ini, yang saya gerakkan mouse ni, kita buat sekali lagi. So another differentiation, kita akan dapat yang berikut. Okay, so saya dah tunjukkan cara bagaimana kita nak melakukan first and derivative for a given equation. Now kita pergi kepada perkara pokok kita, iaitu application dia. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita patah balik sekejap. Kita akan membincangkan 1, 2 dan 3 ya. So jadi sebenarnya apabila kita nak bincangkan semua-semua ni, kita ada rumus ya, ada rumus yang pelbagai lah. So saya tunjukkan rumus dia. Sebenarnya kita ada yang ini. Alright. Ini adalah rumus bagi total cost function. Yang warna merah ini total cost, average cost dan marginal cost ya. Dan yang warna biru ni adalah untuk revenue pula. Total revenue, average revenue, marginal revenue. Lepas tu diikuti dengan warna merah ni semula, total profit, average profit dan juga marginal profit. Nampak tak? Ada banyak rumus kat sini yang boleh kita gunakan. Dia bukan boleh kita gunakan, kita akan gunakan rumus-rumus ini. Alright. So cuma kita akan melihat satu bahagian sahaja terlebih dahulu, sebab bahagian lain ini kaedah dia sama. So kita akan lihat kepada yang ini ya, total cost,
average cost dan marginal cost. So kita lihat sekejap ya. Total cost ini rumus dia apa? So cost ya, cost stand kita buat C lah ya. C stand for cost ya. So CQ sama dengan fixed cost tambah variable cost. So fixed cost ni dalam soalan kebiasaannya akan diberi. So sementara variable cost ini ditandakan sebagai QX, di mana Q adalah kuantiti, X itu adalah harga untuk cost untuk seunit barang tersebut. Cuma variable cost ni dia depends pada situation. Kadang-kadang dalam satu-satu soalan dia ada hanya satu variable saja. So kadang-kadang ada dua. So dia bergantung. Kalau ada dua kena includekan kedua-dua cost tersebut. Kalau ada satu saja then kita masukkan satu sajalah. So tapi ini adalah rumus dia ya. Fixed cost tambah dengan variable cost. Fixed cost diberi, variable cost adalah QX. Ini adalah total cost. Untuk average cost, purata ya. Jadi tandaan dia adalah, nampak tak ada bar kat sini? C bar ni. So ini adalah for average cost. So formula dia apa? Formula dia adalah CQ. CQ ni mana? CQ ni datang daripada yang total cost tadi, yang ini. Okay. So CQ over Q. So maksudnya CQ bahagi Q lah. Ini adalah rumus bagi average cost. Sementara satu lagi istilah iaitu marginal cost. Marginal total cost function. Ini adalah apa? Adalah C prime. Nampak tak? C prime ni adalah terbitan pertama. First derivative. So C prime apa ni? C prime bagi yang ini. Total cost ya. So maksudnya kalau kita tahu yang ini, sebenarnya dalam masa yang sama kita boleh mendapatkan average cost dengan bahagikan dengan Q, dan kita boleh dapatkan marginal cost dengan melakukan first derivative. Boleh? So ini adalah 3 rumus basic yang akan kita gunakan untuk cost. Nanti kalau kita perhatikan untuk revenue hasil ya, untuk revenue dia berkongsi idea yang sama. Total revenue ada rumus dia. Lepas tu bila average kita akan bahagikan dengan Q. Bila marginal kita akan buat derivative. Yang nanti untuk profit pun sama jugalah. Idea dia macam tu. Okey, kita pergi kepada 3 rumus ini terlebih dahulu. Okay, we look back to our slide. Ini yang saya masukkan tadi tu. Untuk total cost function, dia ada 2 jenis cost, fixed cost dengan variable cost. So rumusnya adalah inilah ya. Fixed cost tambah dengan QX. Q adalah quantity, X adalah cost per unit. Okay, kita pergi kepada our first example. So kita cuba extractkan semua information terlebih dahulu supaya memudahkan kita dan kita boleh lihat rumus mana yang kita nak guna. Okay, now jika kita baca contoh ini, the production cost for 1 unit of a child's toy is RM5. Jadi jelas di sini maklumat yang RM5 ini adalah kos bagi satu unit toy tersebut. Jadi ini adalah X. X sama dengan 5. Okey, cuba lihat rumus ini semula sebentar ya. Rumus ini adalah yang ini kan? Nampak tak? Ini. So automatically kita dah tahu dah this part, kita dah tahu info dia iaitu 5. Alright. Alright. Lepas tu dia kita sambung soalan, while its fixed cost is 7,000. So dia dah bagi tahu dah F dia iaitu di sini. Fixed cost dia adalah 7,000. So jadi ini dah beri, ini telah pun diberi. Ini pun telah diberi. Of course kita boleh kita dah boleh guna rumus inilah. Ini dah diberi, ini tak tahu pun tak apa. Kita hanya guna info yang ada sahaja. Ini telah pun diberi, ini tidak diberi, kita kekalkan dengan Q. Ini pun telah diberi, iaitu 5 kan. So overall, kalau dia tanya determine the cost function. Jadi cost function kita tahu rumusnya adalah fixed cost tambah variable cost, then kita guna rumus ini saja. Nampak ya? So fixed cost 7,000, variable cost 5Q.
Okey, ini adalah cost function. Soalan seterusnya B, what is the total cost for producing 100 units of the above toy? Jadi 100 unit ni is refer to Q, unit kan, quantity lah. Quantity dia Q sama dengan 100. Jadi kita akan gunakan info ini, Q ini, kita gantikan semula ke sini. Nampak ya? Kita gantikan semula Q ini ke dalam sini. Maksud dia kita dah tahu info ni lah. Q dia sekarang ni 100. Yang ni B ya. Yang ni B. So Q dia 100. Kita hanya substitute. Kita masukkan nilai 100 ini ke dalam yang kita dapat ini tadi. So kita masukkan, buat sedikit pengiraan. Maka kos dia adalah RM7,500. Okay. Ini adalah satu contoh. Now kita pergi kepada formula yang kedua. So saya tunjukkan yang ini ya. Yang ini dah selesai ya. Nombor 1 ni dah selesai, iaitu fix tambah variable. Now kita pergi kepada nombor 2 ini, iaitu average. Jadi average ni adalah, tandaan dia adalah C bar yang macam ni. So formula dia adalah cost tadi, total cost yang kita dapat tadi tu bahagikan dengan Q. So macam tu. Jadi ini adalah rumus dia. Ini yang saya sebut tadi tu. Cuma kadang-kadang soalan ni dipelik sikit. Maksud dia adalah kita boleh manipulate lah. Kita boleh manipulate in terms of macam ni. Macam ni. Maksud dia, kalau kita ada C bar sama dengan C over Q. So kalau kita nak dapatkan C sahaja, CQ lah. CQ ni, maka kita boleh pindahkan Q ni ke sebelah kiri kan. So kita boleh pindahkan Q ni ke sebelah kiri, so that kita akan dapat yang ini. So kedua-dua rumus ini setara. It depends pada soalan yang diberi. Kadang-kadang soalan pun dia agak putar belik sikit. Jadi kita kena sesuaikan dengan apa rumus yang ada dan yang kita ketahui. So saya dah tunjuk ya, macam mana kita boleh manipulate rumus yang sedia ada ini dengan menghasilkan yang ini. Okay, now kita pergi kepada our first example. Macam mana bentuk soalan dia sebenarnya? Okay, soalan dia senang aja. First of all, kita akan diberi cost function. Inilah CQ ni. So, katakan CQ tu adalah 2Q tambah 40. Jadi, soalan dia, what is the average total cost? Maksudnya nak cari C bar lah. Jadi, definitely kita akan tahu apakah rumus dia. Kita just pilih rumus yang betul, yang ini, dan kita substitutekan every information yang kita ada. Jadi by using the rumus, kita masukkan je lah CQ tu, apa dia nilai dia. So it gonna be like this. Okay, kita masukkan dan kita simplifykan. Yang ini kena pandai-pandai lah. So simplifykan. Cuma contoh ini mudah lah. Saya cuma katakan jika contoh tu agak panjang, equation tu panjang misalnya, so kita kena lakukan simplification tu dengan berhati-hati. Okay, so ini adalah jawapan dia dengan menggunakan rumus tadi. Now kita pergi kepada yang ini pula ya. So nombor 2 dah habis, kita pergi kepada nombor 3, marginal total cost. Tandaan dia adalah C prime. Ya, marginal. So marginal ni ada satu lagi istilah yang kita boleh, yang kerap digunakan, iaitu disebut ultimate cost function. Benda yang sama ya. Marginal total cost function ataupun ultimate cost function. So dia merujuk kepada benda yang sama, iaitu C prime. Okay guys, kita pergi kepada contoh dia. Okay, yang ini example ini, given the average. Okay, dia bagi average ya. Hati-hati sikit dekat sini. Dia bagi average. The average cost function adalah berikut. Okay, C bar sama dengan yang inilah. Tak kisahlah dia bagi apa sekalipun. Yang kita tahu adalah ini adalah C bar. Bukan C ya, C bar. C bar tu adalah average ya. Soalan dia, what is the total cost function? So apakah CQ?
So kena tahulah istilah-istilah ni ya. Kalau dia sebut total cost function, maka kita kena cepat-cepat rujuk kepada apa benda sebenarnya ni. C ke R ke. So kalau kita lihat dekat sini rumus ni ya, sebentar. Rumus ini total cost function dia merujuk kepada CQ. Ya, CQ kat sini. Jadi untuk kita menjawab soalan A nak mendapatkan CQ, kita kena gunakan hubungan yang kita tahu ini. Ini adalah rumus ya, yang saya gerakkan mouse ni adalah rumus. Jadi yang mana kita tahu? Kita tahu C bar ni kan? C bar ni kita tahu disuruh cari CQ yang atas ni. Maka senang saja kita pindahkan Q ni ke sebelah kiri. Sebab itulah kita ada yang ini. Sekejap. Kita ada yang saya sebutkan tadi tu. Manipulation tu. Yang ini. Dua-dua benda ni benda yang sama. Ya. So kita akan pakai yang inilah, yang warna biru ni, untuk menjawab soalan tadi tu. Okay, we go back to our example. So jadi gunakan hubungan ini, maksud dia nanti kita akan cuba buat lah. So kita tengok sekejap lah ya. Ini cara penyelesaian dia. Ini guys. Right. So our first line here adalah formula dia. Now kita akan manipulate. Akan manipulate. Kita akan dapat berikut. Saya darabkan ke dalam. Dan ini adalah jawapan yang terakhir bagi A. So A jawapannya adalah 1/10 Q2 plus 3. So ini adalah jawapan dia. Okay, A selesai. We have a look. Untuk yang B pula, what is the ultimate total cost function? Ultimate. So, ada keyword dia adalah ultimate. Jadi, ultimate ni adalah merujuk kepada C prime. Jadi, kita tengok rumus tadi tu. C prime tu apa? Oh, dia tak ada rumus. Kita kena cari. Kena cari. Jadi, kita dah tahu tadi. Ini kita dah tahu CQ kita adalah 1/10 Q kuasa 2 tambah 3. Jadi, dia punya derivatif iaitu C prime adalah, so kita akan buat differentiation. So ingat semula macam mana kita buat, dan ini adalah cara dia, dan diakhiri dengan jawapan 1/5 Q. Okay, so ini adalah ultimate dia. Ini adalah soalan nombor B. C pula, calculate the rate of change. Ini another word ya. Another word for C prime ni. Rate of change for cost when 4 unit of product are produced. Jadi 4, Q sama dengan 4, quantity lah, quantity So jadi sebenarnya kita akan menggunakan yang ini. Kita akan pakai yang ini pasal ini adalah rate of change. Ini adalah ultimate, ultimate dan ataupun rate of change. Sekarang ni Q ni diberi sebagai 4. Jadi kalau kita tahu Q ni 4, maka ganti je lah. Ganti terus ke dalam hasil jawapan kita ini. Jadi sebab itulah kita dapat yang ini. Okey, kita dapat yang ini. 1/5 darab 4, kita dapat 4/5. Okey guys, so itu adalah 3 rumus penting, iaitu rumus ini ya. So kita dah cover nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Now kita pergi kepada bahagian yang ini. Yang ini. Iaitu minimizing the total cost. So bila kita sebut tentang cost, kan kita ada dua istilah kan, kita ada minimizing dan maximizing. So bila kita merujuk kepada cost, tentulah idea dia secara praktikal dia, kita nak minimizekan cost kan, takkan kita nak maximizekan cost, rugilah. So jadi the correct word is minimizing the cost. So macam mana kita nak melakukan operasi-operasi yang melibatkan minimizing the cost ini. Jadi, di dalam handout memang ada diterangkan, ini adalah kaedah dia. Kaedah dia lah, buat begini, begitu dan sebagainya. Jadi, just to make it simple, kita lihat yang ini. Saya dah cuba buat yang wording yang baru, tapi bendanya sama saja. Okey, apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, kena dapatkan C prime. The first derivative, dan jangan lupa ada dan kat sini, dan C double prime, iaitu second derivative. So, kena buat dua benda lah.
Dapatkan C prime dan dapatkan C double prime. Okey, ini nombor 1. Nombor 2, kita kena buat C prime ini equalkan dengan 0. Equalkan saja. Okey, di mana apabila kita selesaikan part ini, dia akan end up dengan apa? Kita akan dapat nilai Q. Okey, kita akan dapat nilai Q. Right? So, sama ada kita dapat nilai Q ataupun nilai-nilai Q. Dia bergantung kepada soalan. Normally kita dapat satu nilai Q, tetapi don't be surprised, kita mungkin akan dapat dua nilai Q. Jadi apabila kita dapat dua nilai Q ataupun satu nilai Q, kita kena buat satu lagi step, iaitu kita akan gunakan nilai Q yang kita dapat ini, nilai ke nilai-nilai Q ke tak kisah, kita akan gunakan nilai Q yang kita dapat ini, masukkan nilai tersebut ke dalam C double prime kita ini. Kan tadi step pertama kita kena cari C prime dengan C double prime kan. So bila kita dah dapat, kita stop dulu dan kita cari Q. Ya, kita cari Q. Then bila kita dah cari Q, kita substitutekan Q tersebut ke dalam C double prime. See what happen. Okay. So, apabila kita masukkan nilai Q tersebut ke dalam C double prime, please ensure that hasil yang kita dapat itu nanti is lebih besar dari kosong. Bermaksud dia, dengan kata lain, kalau lebih besar dari kosong ni adalah nilai yang kita dapat itu adalah positif. Okey? Nilai yang kita dapat itu adalah positif. Dia kena positif. Kalau dia negatif, apa maksud dia? Kalau dia negatif, iaitu tandaan ni terbalik macam ni. Kalau dia negatif, bermaksud itu adalah maximize. Yang kita nak adalah minimize. Jadi, untuk kita minimize, kita perlu pastikan hasil C double prime ini, apabila kita dah gantikan nilai Q yang kita dapat tadi, nilai dia semua-semua ni adalah greater than 0 ataupun positif. Itu baru kita boleh ensure kan the Q yang kita yang Q kita dapat ni would produce a minimum value. Okay, dia kena positif ya. So ingat yang inilah. Ini ada 3 step. Now we look at our example. Ini adalah contoh yang kita ada. Okay, now kita diberi CQ, ya. Cost function, total cost function, kita diberi macam ni lah. Okay. Obtain the average cost function. Okay. Dia minta average cost function. Okay, tak apalah. Dia minta average, kita guna rumus sajalah ya. Ini adalah rumus average cost function. So, kalau nampak kat sini ya. So, iaitu CQ over Q. So, kita buat, kita akan dapat jawapan lah. Cuba kita lihat sekejap. Jawapan ni adalah yang ini ya. Rumus average adalah yang berikut. Now, substitute all the value, the equation, and then kita simplifykan dia. Kita akan end up dengan jawapan yang berikut. Yang ini. Okey, habis yang itu. Now, kita pergi kepada determine the production level Q. Dia minta cari Q, which minimize the average cost. Yeah, which minimize the average cost. Jadi ini adalah keyword-keyword di mana step ini kita perlu buat. Ini. Yang ini, yang ini, yang ini. Okey. So kita kena buat ketiga-tiga ini. Jadi kita pun follow je lah. Jadi saya ada bagi info sikit kat sini. Maka kita kena cari C prime sama dengan 0. Jadi C prime kat sini sebenarnya bukanlah C prime. Ya, kalau ikut kat sini, yang sini memang kita pakai C prime kan. Tetapi soalan ini oleh sebab saya nak betulkan sikit ya. Soalan ini dia dah awal-awal dia dah bukan. Yes, C prime bar. Jadi
soalan ini telah pun diminta average. Jadi supposedly dekat sini adalah average juga. It supposed to be ada kat sini. C prime bar. C prime bar. C double prime bar. Okay. So saya buat penambahan dekat sini. Jadi inilah yang kita kena buat. So kena cari C prime C prime bar berapa. Kena cari C prime bar, kena cari C double prime bar. So kena cari dulu. So jadi kalau kita lihat kat sini, kita pun buat kan. C prime bar kita dapat yang ini. Okey, mana saya dapat ini, saya menggunakan yang ini menggunakan C bar ni. C bar ni, so saya dapat the first derivative of C bar, saya dapat yang ini. Lepas tu from here kita akan dapatkan C double prime pula dekat sini. Dia jadi ini. So kita dah dapatkan kedua-dua persamaan ni kan. Kita stop dulu. Lepas tu kita perlu buat apa? Ini yang kita kena buat. Nampak tak? Saya pernah pesan kan, C prime ni kita equalkan dengan kosong. Jadi apabila kita selesaikan yang ini, kita akan dapat jawapan dia, iaitu Q. Q sama dengan 100. Jadi bila kita dapat Q sama dengan 100, maka kita akan gantikan Q ini ke dalam C bar double prime. So jadi saya dah tunjukkan semua ni, ya. Nampak tak? Saya masukkan kat sini. Bila saya masukkan dekat sini, nampak tak? Hasil kat sini memang is greater than 0, bermaksud positif. Kita boleh tekan kalkulator, ya, 200 bahagi dengan 100 kuasa 3. Besar ni. So tapi apa-apa pun hasil dekat sini akan memberikan nilai positif walaupun dia pecahan. Janji dia positif. Jadi bila dia positif, ya, syarat yang perlu ditunjukkan. Jadi bila dia positif, maka barulah dia mematuhi soalan yang require dia adalah minimize. Nampak tak? Okay. So yang ini. Jadi kita dah jawab soalan B. Lepas tu, what is the minimum value for the average cost? Jadi tugas ni mudah saja. Apa-apa nilai yang kita tetapkan dekat sini, yang kita dapatkan dari bahagian B ni, kita substitutekan terus ke sini. Masukkan je lah. Masukkan sahaja nilai Q yang kita peroleh itu 100 kan? Yang ini. So kita masukkan sahaja 100 ini ke dalam C bar dan buat sedikit pengiraan dan kita akan dapat jawapannya adalah 7. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. So thanks for watching. See you in the next video.